وبركاته. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia, pada menyatakan nama yang ke-75 dan nama yang ke-76. Saya gabung terus nama yang ke-75 dan nama yang ke-76, iaitu nama Al-Zahir dan Al-Batin. Baik. Jadi mi'yarut ta'allum, objektif perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan tertumpu kepada 4 perkara. Yang pertama, menyebut ta'rif Al-Zahir dan Al-Batin. Yang kedua, menerangkan syarah kepada ta'rif Al-Zahir dan Al-Batin. Yang ketiga, menyebut apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Zahir dan Al-Batin. Dan yang keempat, menerangkan thamaratul iman, buah-buah keimanan bagi orang yang beriman dengan Al-Zahir dan Al-Batin Allah Subhanahu wa ta'ala. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين. Kalau dalam kitab tu terjemahan dia, bukanlah saya kata tak tepat, ada lebih tepat daripada terjemahan dalam kitab tu, no? Saya ambil dalam terjemahan kitab yang lain lah. Telah diterjemahkan makna Al-Zahir ialah Allah yang memperlihatkan wujudnya dengan tanda-tandanya. Allah yang memperlihatkan kewujudan zatnya dengan tanda-tandanya. Yang kedua, Al-Batin, Allah yang maha tersembunyi zatnya. Itu selesai. Wallahu a'lam. Itu dari segi terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Baik. Wa qala ba'dul ulama, telah berkata sebahagian daripada ulama, Al-Zahir huwa alladhi zaharat ayatahu wad dalailahu fil ardi was samai min syai'in wa huwa syahidun liwujudihi wa qudratihi wa wahdaniyatihi. Baik, kata sebahagian daripada ulama, Al-Zahir itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menampakkan tanda-tanda, bukti-bukti, tanda-tanda serta bukti-bukti di bumi dan di langit. Itu yang bukan pada zat tetapi pada tanda-tanda, kerana untuk menunjukkan kekuatan,
dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali saya syarah maksud dia. Adapun al-batin, Allah Subhanahu wa taala huwallazi la tudraku haqiqatahu bil hawasi awil aqli awil khayali. Allah Subhanahu wa taala al-batin ialah Allah yang tidak mampu diketahui hakikatnya, tidak mampu diketahui hakikat zatnya. Bil hawas, sama ada dengan panca indera ataupun dengan al-aqal, dengan kemampuan akal, ataupun bil khayal, ataupun dengan khayalan, bayangan. Macam tu. Jadi secara umumnya, kalau orang tanya kita lah, apa makna Allah al-Zahir, iaitu Allah yang maha menampakkan kewujudan zatnya dengan adanya bukti-bukti di langit dan di bumi. Macam tu. Al-batin pula Ustaz, al-batin iaitu Allah yang maha tersembunyi pada zatnya sehingga tidak mampu diketahui, difahami oleh panca indera ataupun melalui akal ataupun melalui khayalan, bayangan. Macam tu. Wallahu a'lam. Selesai. Habis tak tu. Sekarang kita tengok objektif yang kedua, mi'yar yang kedua, iaitu menerangkan syarah kepada ta'rif. Baik. Syarah kepada ta'rif yang pertama. Ini yang kita agak menarik untuk kita bahas. Al-Zahir, bila kita membahaskan Allah yang maha zahir, kita, apa yang kita faham zahir ni? Zahir ni ialah sesuatu benda yang nampak. Lah dah. Kalau saya tanya tuan-tuan, botol air ni zahir ke ghaib? Tuan akan jawab, zahir. Apa bukti botol air ni zahir? Sebab saya nampak. Jadi kita timbul satu soalan. Bila Allah memperkenalkan dirinya dengan nama yang ke-75, iaitu Al-Zahir, orang mungkin akan kata, dah tu Allah ni Al-Zahir, mana dia? Saya tak nampak dia pun. Maka untuk memahami perkara ini, kata ulama, bukan yang nampak itu pada zat. Tu bukan zat yang kita nampak. Saya kita bincang pasal nampak pada zat tu. Saya kita akan bincang insya-Allah. Jadi syarah kat sini bukan nampak pada zat di dunia ni. Bukan syarah tu. Bahkan yang nampak itu tanda-tanda yang saya akan huraikan sekejap insya-Allah. Yang kedua, syarah yang kedua, tadi kita cerita bab zahir, ni kita cerita bab batin pula dah. Saya buat sebelah-sebelah lah, pasal kita ada dua nama. Jadi saya cerita sebelah-sebelah supaya kita tak keliru. Tadi cerita Allah Az-Zahir tu bukan Allah nampak pada zat dia di bumi ni, tapi tanda-tanda. Habis tu batin pula Ustaz. Adakah batin ni merujuk kepada kita tak nampak zat Allah? Ya, itu betul. Itu betul. Tetapi isu yang nak dibawa pada syarah yang kedua, adakah keadaan zat Allah yang kita tak nampak keadaannya sama seperti tidak nampaknya kita terhadap makhluk-makhluk yang ghaib, seperti jin, seperti malaikat, seperti syurga, seperti neraka. Syurga, neraka tuan-tuan nampak tak? Tak nampak. Maka dia makhluk yang batin yang kita tak nampak. Tapi boleh tak kita nak nisbahkan Allah sebagai ghaibiyat, perkara-perkara ghaib? Sebab tak nampak Tuhan. Dah kata Allah Ta'ala ni al-batin. Jadi dia ni, Tuhan kita ni termasuk dalam perkara ghaibiyat ke? Jawapannya tidak. Allah bukanlah daripada kalangan ghaibiyat. Baik, ada orang tanya, kalau Allah Ta'ala, sebab apa Allah Ta'ala bukan dalam kategori al-ghaibiyat? Sedangkan Allah Ta'ala pun kita tak nampak, seperti mana kita tak nampak jin dan malaikat dan seumpamanya. Kerana menurut
pegangan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kita mesti clear 3 tajuk besar ni. Selagi tak clear 3 tajuk besar ni, kita akan menyamakan Allah dengan makhluk yang ghaib. Baik. Yang pertama ialah al-uluhiyyah, ketuhanan. Yang kita duk mengaji sifat 20, yang kita duk mengaji nama-nama Tuhan, dia duduk dalam tajuk uluhiyat, ketuhanan. Kalau kita tak nampak Tuhan, tak nampak zat Tuhan, tak nampak takdir Tuhan lagu mana, Tuhan nak atur kita macam mana, perkara-perkara ini dia tak duduk dalam perkara ghaib, dia duduk dalam kategori status level yang tersendiri, iaitu uluhiyat, ketuhanan. Yang kedua ialah nubuat, kenabian. Kat situ kita mengaji sifat Nabi, sifat wajib, sifat harus Nabi, sifat mustahil Nabi, beriman dengan kitab-kitab. Itu tajuk dia. Yang ketiga, tajuk besar yang ketiga, nama dia al-ghaibiyat ataupun as-sam'iyat, benda-benda ghaib, benda-benda sam'iyat yang kita tak bisa tengok, cuma bisa dengar. Allah kita bisa tengok tak? Tak bisa tengok. Bisa dengar tak cerita pasal dia? Bisa. Tapi dia tak duduk dalam kategori ni. Walaupun nama dia tu al-batin, al-batin itu tersembunyi pada zat dia, dia tak duduk dalam isu ataupun masalah ghaibiyat ataupun sam'iyat. Tak. Dia duduk dalam uluhiyat. Jadi tak boleh kita kata Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk yang ghaib. Kita tak boleh kata lagu tu. Yang ghaib itu yang tak nampak ialah zat dia saja. Nah, zat dia saja. Wallahu a'lam. Selesai. Kemudian kita tengok syarah yang kedua. Syarah yang kedua nak menceritakan perbezaan ataupun kita nak kata nama Allah Al-Zahir dan Al-Batin ini duduk dalam kategori nama yang bersifat apa? Sama ada nama yang bersifat Al-Jamal ke ataupun nama yang bersifat Al-Jalal. Jamal menunjukkan keindahan, Jalal menunjukkan kebesaran. Maka kata ulama, Al-Zahir Allah yang maha menampakkan tanda-tanda kewujudannya itu, dan Allah Al-Batin yang maha tersembunyi zatnya itu duduk dalam kategori Allah yang bersifat dengan Al-Jalal, yang menunjukkan kebesaran dia. Habis. Itu syarah yang kedua. Selesai. Kita tengok syarah yang ketiga. Syarah yang ketiga saya akan ambil untuk syarah Al-Zahir dulu. Saya akan ambil syarah untuk Al-Zahir dulu. Bismillah. Baik. Syarah Al-Zahir kita akan tengok melalui kaedah quyud muhtarazat, pecahan daripada ta'rif. Baik, kita tengok satu-satu. 3+1. Huwa alladhi zaharat ayatahu wad dalailahu fil ardi was sama' min syai'in. Dekat tu. Iaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Zahir ini dialah yang menampakkan tanda-tanda dan bukti-bukti di bumi dan di langit. Baik. Kita jelas satu-satu. Apakah Allah tidak mampu untuk menzahirkan zat dia? Ni nak bincang ni. Sebab apa perlunya Allah Subhanahu wa taala tunjuk tanda tanpa menunjukkan zat yang sebenar? Kita mungkin terfikir, kalau Allah Taala tunjuk zat dia terus, kan mudah. Semua orang boleh terus beriman. Nampak terus zat Tuhan. Tidak, betul. Kalau kita fikir lagu tu, selesai masalah. Kalau lagu tu tuan-tuan, kalau tunjuk terus zat Tuhan untuk orang percaya dan semua orang beriman, apa gunanya ujian manusia ke atas muka bumi untuk diuji siapa yang beriman, siapa tak beriman? Contoh, saya bagi contoh mudah. Ni nak SPM 2-3 hari, tak lama dah. Buatlah berhimpun semua anak murid dalam dewan peperiksaan. Pengawas peperiksaan tengok, budak-budak ni tak boleh nak jawab ni. Lah kali pengawas kata, saya sediakan buku teks lah kat hampa tengok.
Apa guna ujian periksa SPM kalau tengok buku lagu tu? Kalau mereka dapat A semua pun tak ada guna. Itu. Jadi ujian Allah kepada kita ialah dengan tidak menampakkan zat hakikat yang sebenar dia, kerana untuk menguji kita. Ini selalu orang tu sebut Allah Ta'ala akan uji kita untuk tengok kita ni beriman ataupun tak beriman. Betul tak? Selalu orang sebut Allah Ta'ala uji kita untuk tengok siapa beriman, siapa tak beriman. Nak tahu siapa beriman dan tak beriman ni bukan untuk Tuhan, untuk kita. Allah Ta'ala sebelum dia uji pun dia dah tahu dah kita ni beriman ke tak. Bukan Allah Ta'ala dia ni beriman tak tahu, dia ni tak beriman tak tahu, try tengok uji dia. Bukan macam tu. Allah buat ujian tu untuk menyedarkan kita ni duduk dalam kategori mana. Lepas dah ujian ni, kalau lepas ujian ni maka kita beriman, kalau tak lepas ujian ni maka kita tak beriman. Bukan untuk dia. Dia tahu belakang dah sebelum jadinya kita, dia dah tahu dah kita beriman ke tak. Beza buat kita. Jadi Allah tidak menampakkan zat asal dia sebab untuk uji kita. Itu kita kena jelas. Yang kedua, mampukah kita untuk menanggung ni badan kita ni, nak tanggung, nak tengok kebesaran zat Tuhan tu? Oi, tak boleh tuan. Tak boleh. Mustahil badan kita mampu tanggung. Isu dia ialah bukan Allah tak mampu untuk menzahirkan diri dia. Isunya adalah zat kita yang tak mampu tanggung nak tengok zat Allah. Tu je isu dia. Yang masa Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar kata. Pertama kali Musa bersembang dengan Tuhan dengan sebenar-benar bercakap. Cakap betul. Tuan-tuan bayangkan bila kata cakap, wa kallamallahu Musa taklima, Musa berbicara dengan Allah dengan sebenar-benar bicara. Maksud sebenar-benar bicara ialah kalam hakikat Tuhan yang menurut ahli sunnah wal jamaah, bila bercakap Tuhan kalau bercakap tak ada bunyi, tak ada suara. Sampai Musa alaihi salam terpegun sampai kata, ya Allah, boleh tak aku nak tengok zat hang? Tu dia. Rebah bumi tuan-tuan. Rebah lepiak bumi. Dengan Nabi Allah Musa pitam sekali. Sedangkan kita tahu Nabi Allah Musa ni antara Nabi yang kuat. Kalau dia tumbuk orang sekali, mati orang tu. Itu dah. Jadi bukan isu Allah tak boleh, kita yang tak boleh. Itu tiga kurungan satu. Jadi Allah ni dia tak tunjuk zat dia. Jadi macam mana dia nak bukti kata dia ada? Maka dia tinggalkan kesan-kesan, tanda-tanda ni duduk kat mana? Fil ardi was samai, yang ada di bumi dan ada di langit sebagai tanda. Kata dia tu memang duk wujud. Tu kata ulama tu. Wa huwa syahidun, sebagai saksi ataupun penyaksian, liwujudihi, sebagai tanda kewujudan dia, wa qudratihi, kekuasaan dia, wa wahdaniyatihi, dan keesaan dia. Macam ni tuan-tuan. Saya pun tak erti sangat lah, tapi kalau sembang dengan orang tua-tua orang lama kan, orang dia memang duduk dalam hutan ni, kerap duduk dalam hutan ni, dia kata, depa lah saya tak bisa jadi lagi kat saya. Kalau saya masuk hutan pun tak bisa lagi jadi. Allah Ta'ala lindung lah. Kalau bau hancing, haring sangat. Had tu tanda bau ayak kencing rimau. Nak habaq rimau tu nak habaq, tu kawasan dia. Kita lalu bau pelik, bau kuat ni, bau busuk haring yang kuat. Rasa takut tak? Takut. Tapi nampak tak rimau tu? Tak nampak. Tapi sebab apa kita takut? Sebab kita tahu ada tanda dia kat situ. Dia ada tanda. Itu.
Kalau kita macam contoh, kalau kita main kerih ke, main besi ke, ada satu istilah tu nama sepuh ataupun sesepuh. Tepi besi tu, tepi besi kerih ataupun pedang tu, dia nampak tebal warna hitam tu. Ayo. Itu tanda kerih tu ataupun besi pada pedang tu betul-betul tajam. Kita takkan saja-saja nak pergi test kat tangan kita. Pasal tanda kat kerih tu ada. Kalau duk pi senereh juga saja-saja, tak cerdik lah, tak reti. Orang kata dia ni tak reti main kerih. Pasal nampak tanda. Tanda tu dah menunjukkan betapa tajamnya besi ni. Itu. Tak perlu pun sampai nak bagi jadi. Tak perlu pun nak tunggu rimau tu main duduk depan kita, kata tu memang kawasan dia, memadai dengan bau. Sama macam kalau duduk jalan tiba-tiba bau wangi satu macam. Kita tahu tu adalah benda hal tak kena. Orang tua kata jangan duk tegur, biar. Biar. Bagus juga orang tua dulu duk pesan jangan duk tegur. Sebab apa jangan duk tegur? Pasal jangan duk layan. Biar dia nak bau wangi pun biar. Dia nak bau wangi pun. Tapi kita tak perlu tunggu dia main jegil depan kita. Tapi kita tahu kehadiran dia tu ada menaik meremah put tengkok ni. Dia lah tu. Tak perlu tunggu dia main. Jadi Allah lebih daripada tu. Allah meninggalkan kepada kita kesan-kesan, bukti-bukti, tanda-tanda sebagai kewujudan dia tu. Satu. Sebab tu dalam kalau kita mengaji ilmu akidah, dalam perbahasan sifat nafsiyah Tuhan, sifat nafsiyah Tuhan ni ada satu saja, wujud saja sifat nafsiyah Tuhan. Kalau tuan-tuan bila kita mengaji sifat 20, dia ada dua dalil tuan-tuan. Ada dua dalil. Satu disebut dalil naqli, nun qaf lam ya, naqli, iaitu dalil daripada Quran ataupun hadis. Yang kedua dalil aqli, dalil yang menggunakan akal. Baik. Apa bukti kewujudan Tuhan menurut hukum akal? Kalau buka dalam mana-mana kitab akidah akan sebut hadhil kainat, adanya alam ini. Adanya alam ini bukti wujudnya Tuhan. Pasal apa? Kalau tak ada Allah Ta'ala, siapa dia buat alam ni? Hari ni ada orang ramai bincang sampai kalau tuan-tuan bisa dengar nama Stephen Hawking. Stephen Hawking ni orang pandai. Dia pandai, terlalu pandai. Dia cuba nak memecahkan formula Albert Einstein. Yang buat formula E equal to mc square. Itu formula Albert Einstein. Dia cuma nak pecahkan formula-formula ni. Pasal dia nak cari kewujudan Tuhan. Pecah punya formula, lah kali jadi apa? Stroke. Orang nak cari kewujudan Tuhan ni tuan-tuan, sampai stroke. Nak cari kewujudan Allah yang cipta alam ni. Siapa punca kuasa yang cipta alam ni? Siapa? Bila orang cerita pasal Big Bang, pertembungan antara zarah-zarah, yang lah kali jadilah alam ni. Okey, kalau kita kata bumi dan manusia ni jadi disebabkan pertembungan antara atom, zarah, bertembung, jadi alam. Siapa pula yang cipta zarah tu? Siapa yang cipta zarah tu? Orang kaji sampai stroke, sampai duduk atas kursi roda. Allah Ta'ala bagi hidayah kat kita. Ni jaya sudahlah, kata Allah ni Tuhan. Boleh makan roti canai pagi-pagi, tak payah nak stres. Orang lain punya kaji formula sampai stroke tuan-tuan. Penuh papan putih ni tulis formula. Kita nak baca hak dia tulis tu pun tak faham juga. Kacau. Kita boleh relax, entah Allah Ta'ala Tuhan kita, dia yang cipta alam ni. Selesai masalah. Pasal apa? Pasal bukti adanya alam ini. Adanya alam ini tu tanda kewujudan dia. Sebab tu kata ulama masih lagi dalam syarah 3/1, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia bagi tinggalkan dalil-dalil, bukti-bukti ni sebagai tanda kewujudan dia, bukan sebagai tanda kewujudan saja, sebagai bukti qudratihi, kemampuan, kekuasaan dia. Nak bagi ada segala yang kita nampak ni, dia mesti ada power. Tak ada power macam mana nak boleh dia ada? Sudah.
dan sebagai tanda wahdaniyatihi, sebagai tanda keesaan dia. Dia yang atur semua ni. Kalau dia ada partner, kalau Tuhan ada rakan sekutu, rakan share partner nak atur bumi ni, mesti kucak-kacir bumi ni pasal Tuhan ni nak macam ni, Tuhan ni nak macam ni, Tuhan ni nak macam ni. Tak ada kesepakatan dalam nak sesuatu benda. Jadi sebenarnya tuan-tuan, hari ni ramai orang dia tengok, dia tunggu depan langit, dia kata, ya Allah, kalau betul hang ni ada, tunjuk sat hang tu mana. Dia tengok langit, nampak bulan, lepas turun bulan naik matahari, tak main juga Tuhan. Turun matahari naik bulan, turun bulan naik matahari, dia kata Tuhan tak ada. Sedangkan tanda-tanda yang ada ni sebagai tanda kewujudan zat Tuhan tu, duk ikut dia selama ni, duk ikut dia selama ni. Tapi sebab apa orang tak mau percaya? Pasal ignorant, sebab tak ambil kisah, tak peduli. Paling dekat tanda-tanda kewujudan Tuhan kat mana tuan-tuan? Kok nak sebut alam, bumi, bintang, bulan, matahari ni kok besar sangat spek dia tu. Tak mana tuan-tuan? Ni diri kita ni, diri kita ni. Tuan-tuan tengok jari kita ni, Tuhan buat 3 ruah kat kita. Tuhan buat 3 ruah kat kita ni. Boleh kepok ni. Kalau orang main mainan, orang duk collect mainan kan, mainan-mainan hak rare lah, hak vintage ni, robot-robot hak lama tu lagi boleh kepok jari tu, tu lagi mahal. Kalau takat boleh kepok tangan macam tu saja, tak apa cukup mahal. Kalau tangan tu pelipat siku ni boleh kepok je tu, dia mahal lagi. Jari tu boleh kepok sampai boleh jadi genggam penumbuk, tu lagi mahal. Tuhan buat kat kita ni sampai kita boleh tidur buah lah. Sebab tu ulama dah sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang sesiapa yang mengenal diri dia, maka dia akan kenal siapa Tuhan dia. Ni diri kita ni bukti kewujudan Tuhan, diri kita ni bukti kekuasaan Tuhan, diri kita ni bukti keesaan Tuhan. Diri kita pun dah cukup, selesai, habis. Jadi kesimpulan kita ialah apa? Dalam 3:1, Al-Zahir Allah ini, Al-Zahir Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ialah Al-Zahir yang bukan menampakkan zat, tetapi menampakkan pada tanda-tanda. Wallahualam. Habis dekat tu. Seterusnya kita masuk syarah yang keempat. Sebab dah selesai dah Al-Zahir, kita masuk Al-Batin pula. 4:1, la tudriku haqiqatuhu bil hawas. Ni menarik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tersembunyi pada zatnya itu, sehingga la tudrikuhu bil hawas, tidak mampu diketahui oleh panca indera. Panca indera kita ada berapa tuan-tuan? 5. Mata, melihat, mendengar, bau, rasa, pegang, tahu. Aduh. Panca indera kita ni, kalau hari ni ada orang kata jom ikut saya nak memperkenalkan kepada Tuhan, nak bawa tuan-tuan dan perempuan untuk sampai kepada makam ma'rifatullah. Ini saya nak sebut ni, ilmu ma'rifatullah ni ada tak tuan-tuan? Ada. Orang duk sebut ilmu ma'rifat tu ada. Jangan duk ambil lekeh, jangan duk ambil lebih kurang ilmu ma'rifat ni. Ilmu ma'rifat ni memang ada. Cuma yang selalu orang banyak selewing ilmu makrifat lah. Orang banyak selewing. Orang banyak selewing. Saya tak mau syarah sangat tu. Kalau dia kata saya nak bawa tuan-tuan mengaji ilmu makrifat, duk mengaji dengan dia, nak tak tengok Allah? Pejam mata, dia kata. Nanti awak akan nampak cahaya. Tuhan kita, kalau hari ni dia orang kata tu nampak tu cahaya tu, tu lah Allah. Tak boleh. Kerana selagi mana manusia kata dia boleh menilai ataupun melihat, mengetahui zat Allah itu dengan panca indera, ketahuilah tu bukan dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tengah meratib seorang-seorang, duk wirid seorang-seorang, la ilaha illallah, duk wirid.
duk wirid-wirid main satu cahaya. Cahaya ni pun cakap dengan dia. Cerita ni masyhur lah. Cahaya ni pun cakap dengan dia. Dia duk cakap dengan dia, Abdul Qadir Jilani tanya, hang siapa dia? Maka dia kata, ana rabbuka wa ana Allah. Aku adalah Tuhan hang dan aku adalah Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mencela cahaya tu. Pasal apa? Pasal macam mana hang boleh iktiraf kata hang Tuhan aku sedangkan aku boleh nampak dengan mata aku? Sebab tu tuan-tuan, Dajjal, Al-Masihud Dajjal ni, dia tak boleh duduk lama dengan kita. Kita minta simpan lah supaya kita tak duduk jumpa dengan dia. Kau saya kata orang tahu, Ustaz, nanti saya nak jumpa Dajjal, Ustaz, saya nak kepak tengkok dia. Kan senang nak jumpa tu. Kau nak pergi kepak kepala dia saja, tak boleh. Kena ada iman, perisai dia iman. Kalau takat ada silap, takat ada kerih saja tak jadi. Dia kena ada iman. Tak ada iman, habis. Baik. Dajjal ni dia tak boleh duduk lama dengan kita. Pasal apa? Di wajah dia itu terdapat kecacatan pada mata dia. Mata dia tu ada tersembuk keluar. Kalau orang yang beriman yang mengaji sifat 20, dia akan kata, Tuhan apa cacat aku ni? Tuhan apa boleh tengok sehingga kita boleh nampak cacat aku ni? Sebab tu Dajjal tak boleh lama dengan kita. Kata ketika dia buat road tour dia tu, keliling bumi tu, dia tak boleh lama. Pasal dia takut orang dapat perasan itu bukan Tuhan yang betul. Tuhan apa boleh tengok? Kalau Firaun kata dia Tuhan, Tuhan apa boleh tengok? Macam ni tuan-tuan. Kalau saya kata Tuhan tu boleh ditengok, jadi apa beza Tuhan dengan buta ayak ni? Apa beza Tuhan dengan zat buta ayak? Sebab zat buta ayak saya boleh tengok, sedangkan Allah Ta'ala ni laisa kamislihi syai'un, tak boleh sama dengan mana-mana makhluk. Jelas tak? Sebab tu kata la tudrikuhu al-hawas, tak boleh tengok dengan panca indera. Syarah 4 kurangan kedua, bukan sekadar tak boleh tengok dengan panca indera, la tudrikuhu bil akal, tidak boleh diketahui dengan akal. Dia ambillah kitab mana-mana, kitab akidah mana, himpun semua kitab akidah, himpun semua kitab-kitab ma'rifatullah, himpun semua kitab-kitab hakikat, himpun semua karya-karya ulama silam. Lah kali macam ni. Kalau Nabi, contoh, kalau Nabi, kita mungkinlah boleh fikir dengan akal, sebab diceritakan bentuk rupa Nabi tu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ustaz Syahrizan tu cerita kat kita tu, bolehlah nampak sikit akal ni, bolehlah nak proses dia ni macam mana, Nabi ni macam mana. Tapi kalau Tuhan ni, kalau kita nak ambil, saya bagi contoh kat tuan-tuan, akal boleh blend tak? Akal boleh proses tak? Kalau saya kata macam ni, Allah ni tidak berjuzuk-juzuk, maksudnya tak cantum-cantum. Macam saya ni, tangan kanan campur tangan kiri, campur badan, campur kaki, jadi seketui Iqbal. Tuhan ni tak campur apa tapi jadi dia. Akal boleh proses tak? Boleh blend tak dalam kepala ni? Macam mana dia ni? Tak boleh. Kalau boleh di blend oleh akal, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Lah tak? 4 kurungan 3. La tudriku bil khayal. Tidak boleh diketahui walaupun dengan khayalan. Sebab tu kata ulama, apa sahaja yang dikhayalkan tentang Tuhanmu itu adalah bukan dia. Dia duk bayang, macam contoh orang duk bayang buruk. Tuan ingat buruk, kalau kat kedai mamak tu, dibayangkan buruk tu dengan badan kuda, lepas tu ada sayap, lepas tu muka manusia, lepas tu rambut dia rinting, lepas tu ada mahkota. Lepas tu dia kali tiang kot tepi, dia senyum kat gambar tu. Kat kedai mamak banyak. Hak tu boleh dibayangkan lagi tuan-tuan. Kotlah dia nak teringin nak bayang, kotlah dia nak bayang, kot nak dibayangkan syurga. Syurga kalau nak bayang sekalipun syurga, dia tak dosa. Pasal sebab apa nak bayang syurga tak dosa? Sebab dia makhluk. Jelas tuan-tuan? Sebab dia makhluk. Walaupun yang dibayangkan tentang nikmat syurga, walaupun yang dibayangkan tentang azab neraka, walaupun dibayang, dan yang dibayang itu tak sama langsung dengan hakikat sebenar, takkan sama. Kerana nikmat syurga dan azab neraka ialah sesuatu yang tak pernah diketahui oleh akal, panca indera pun tak bisa lalu benda tu, tak bisa lalu.
Jadi walaupun bayang, walaupun tak betul, tapi tak dosa. Jadi kalau Allah ni kita kelepiak nak bayang juga zat dia melalui panca indera ke, dia duk kot lah dia nak buat satu amalan nak tengok zat Allah dan sebagainya, tak boleh. Ataupun dengan dia fikir melalui akal dia, ataupun dia khayal dan bayangan, dia buat juga dalam keadaan al-ilmu bit-tahrim, dalam keadaan dia tahu kalau buat macam tu berdosa besar, tapi dia buat juga, hukum dia dosa. Habis tu Ustaz, kalau saya terbayang nak buat macam mana? Istighfar, astaghfirullah, dengan isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kerana itu adalah datang daripada bisikan syaitan. Selesai tuan-tuan. Habis penerangan berkenaan tentang al-zahir dan al-batin. Kesimpulan untuk al-batin, saya nak buat penegasan sekali lagi, Allah bukan makhluk ghaib. Yang dizahir, yang dighaibkan, yang tak nampak itu pada zat saja, tapi dia bukan makhluk ghaib. Sampai masa insya-Allah ahli syurga akan melihat zat Allah di dalam syurga. Wallahu a'lamu bissawab. Selesai. Habis. Habis. Seterusnya kita masuk objektif yang ketiga. Apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Zahir dan Al-Batin? Iaitu dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Aduh. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Wal zahiru, dan dialah Tuhan yang lahir wujudnya, maksudnya zahir wujudnya. Wujud Tuhan itu ada. Wal batin, dan dialah yang tersembunyi zatnya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan ia tahu tiap-tiap sesuatu. Itu dalil berkenaan tentang Al-Zahir dan Al-Batin Allah dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Habis. Sekarang kita akan tengok kesan objektif yang terakhir, Thamaratul iman, buah-buah keimanan bagi orang yang beriman dengan Al-Zahir dan Al-Batin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fokus dengan Al-Zahir dulu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kesan bagi orang yang beriman dengan Al-Zahir Allah, dia tidak jadi orang yang mengabaikan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dia tak jadi orang yang buta perut sehingga dia melihat kewujudan makhluk itu melebihi kewujudan Allah. Baik, ini saya penting. Saya bagi contoh. Ustaz, dia kata, ni contoh point yang saya sebut pertama lah. Dia kata, Ustaz, kalau betul Allah ada, kalau betul Allah ada, kalau betul zat Allah ada, mana dia masa saya tengah susah? Tu ayat tu. Mana dia masa saya tengah susah? Mana dia masa saya tengah sakit? Dahlah saya tengah sakit, susah juga lah, tak ada orang nak tolong. Mana dia? Dia tak. Bukti saya percaya makhluk itulah yang tolong kita. Kita jaga kita, istilah kita. Pakat-pakat makhluk lah jaga. Nak harap contoh, na'udzubillah, saya bisa jumpa ada seorang hamba Allah kata ni, nak harap Tuhan jaga kat kita, pakai dak lah, dia kata. Harap dekat kawan saya lah yang duk jaga kali, duk minta-minta kat dia, tak ada pun. Itu dia. Bahaya. Ramai orang keluar agama disebabkan mendapat bantuan daripada kita nak sebut saya lain, daripada agama lain. Itu. Dia kata Islam tak tolong apa. Lah kali sekian rumah ni yang tolong. Mana Tuhan kita? Contoh dia kata kita. Macam ni tuan. Kita ni, sebelum tu saya nak sebut, kita ni siapa nak merungut kalau Tuhan tak bagi selesai masalah kita? Sedangkan para nabi dan para rasul tu, itu adalah insan yang paling dia kasih.
Hak tu pun diuji dengan teruk dah. Kita duk cerita bab perang Ahzab ni lama tuan-tuan. Mau 3-4 kali sesi tu perang Ahzab tu. Hari Sabtu tu kira sebulan tu cerita pasal perang saja. Tu tara Nabi Muhammad, insan yang paling hampir dengan Tuhan, lahir-lahir yatim piatu. Lepas 2 bulan 3 bulan Tok Wan pula meninggal. Kalau ikut fikir nak padan hak paling patut nak dapat special treatment, layanan istimewa ni Nabi kita. Tapi hak pelik tu, Nabi kita diuji lagi susah pada kita. Adakah Nabi kita menganggap Tuhan tu tak ada? Jadi kalau nak dibandingkan dengan kesusahan yang kita alami berbanding dengan kesusahan para Nabi yang sebelum ni, siapa kita yang nak dapat layanan istimewa sangat ni? Siapa kita ni? Kita ni siapa yang sampai tak boleh Tuhan nak bagi sakit sampai 5 tahun berturut-turut ni? Siapa kita ni? Siapa kita yang Tuhan nak kena kayakan kita yang sampai tak boleh bagi tak ada duit langsung, kena bagi ada duit sedia kat kita? Kita ni siapa kalau nak dibandingkan dengan Yunus alaihi salam? Kita ni siapa kalau nak dibandingkan dengan Isa alaihi salam? Kita ni siapa kalau nak dibandingkan dengan Musa alaihi salam? Ibrahim alaihi salam? Kalau sebut ni kita ni memang tak ada nama tuan-tuan. Cerita kita nama tak ada. Tiba-tiba kita nak dapat layanan yang istimewa. Kalau tak dapat layanan yang istimewa, kita rasa Tuhan tu tak ada. Tuhan tu tak ada. Tak boleh aku tu. Sebab tu pentingnya mengaji ilmu tasawuf untuk melihat musyahadah, memandang segala sesuatu itu adalah datang daripada Allah, kerana Allah yang meninggalkan tanda-tanda kewujudan dia. Gitu. Pasal apa kalau kita bawa yang kencing rimau, kita boleh tahu kata rimau ada kat situ? Boleh. Pasal apa kita tak boleh memandang bila Tuhan uji kita dengan susah, itu tanda Tuhan tu wujud? Kita letak satu perspektif, agama tu betul, Islam tu betul, Allah tu bagus. Kalau Tuhan bagi sesuatu apa yang kita nak, tu maksudnya Islam tu betul. Jenuh tuan-tuan kalau pegang lagu tu. Jenuh kalau kita nak pegang kalau betul lah Islam ni, bisnes saya mesti berjaya, saya mesti tak kena sakit. Tak boleh lagu tu. Kita kena memandang sama segala musibah yang mai kat kita, itu tanda kewujudan Tuhan. Kalau dia tak ada, macam mana musibah ni boleh ada? Min syarri ma khalaq. Tuhanlah yang mencipta segala kejahatan. Kejahatan tu dia yang buat, tanda wujudnya dia. Jadi saya menyuruh kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kesan bagi orang yang beriman dengan az-zahir Allah, musyahadah dia dengan Allah tu kena tinggi. Saya bagi contoh, ni rasa angin ni, duk buka kipas ni rasa angin. Yang rasa tu angin, tapi hakikat dia kewujudan zat Allah yang cipta angin. Dia nak kena pi sampai tahap tu, pi kenuri, makan tak sedap. Contoh kita duk makan tak sedap, dah lah kenuri dah satu ni je. Tengok makan tak sedap, musyahadah pada Allah Ta'ala. Ni bukti tanda kewujudan Tuhan. Tuhan yang bagi tak sedap, manusia dah ketiak dah, nak buat lagu mana? Itu pilih durian menggak, nak buat lagu mana? Tanda bukti kewujudan Tuhan. Bukan semua durian jadi elok, ada durian jadi menggak. Tu musyahadah dia. Tu musyahadah dia. Jadi itu kesan bagi orang yang beriman dengan az-zahir Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah takat tu. Kesan yang kedua bagi orang yang beriman dengan al-batin Allah Taala. Saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, isu Allah ini ialah isu yang rumit, isu yang dalam. Kesan bagi orang yang beriman dengan al-batin Allah ialah dia tahu sejauh mana, sedalam apa dia patut belajar pasal Allah. Kita mesti tahu limit kita belajar pasal Allah ni sampai mana. Jangan mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran yang kononnya cerita mengenal Tuhan. Ada ajaran yang betul, ada ajaran betul, ada ajaran yang salah. Ada ajaran yang salah. Saya tahzir terus malam ni tuan-tuan. Saya tak pernah tahzir sepanjang saya mengajar.
Daripada tahun 2012 sampai 2024 ni, saya tak pernah tahzir. Tahzir ni dia bagi peringatan kepada jemaah masjid untuk jauhi orang tu. Saya tak pernah. Malam ni saya nak sebut tahzir tu. Malam ni saya nak sebut tahzir. Hati-hati tuan-tuan dengan insan yang bernama Lepak Ismail Arifin. Hati-hati dengan nama Ustaz Wan Nur Hizam. Orang panggil dia ustaz, tapi dia bukan ustaz. Hak ni mereka membicarakan tentang zat Allah, membicarakan tentang hakikat sifat Tuhan, yang bagi orang lain dan majlis pejabat agama pun dah keluar dah, mufti pun dah keluar dah. Jauhkan daripada ajaran mereka. Mereka menggunakan ajaran hakikat dan makrifat, tapi bukan yang betul. Jauhkan, bahaya. Cuba nak menyelami mengenai Tuhan sedalam-dalamnya. Saya buat satu kesimpulan mudah dalam untuk mengenal dan memahami Allah. Tuan-tuan mesti ikut 3 benda ni. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga pandangan ulama yang muktabar. Kalau tuan-tuan tak bawa 3 benda ni, habis. Kalau duduk percaya, saya ikut kawan ni walaupun dia tak mengaji, ikut disiplin ilmu, tapi Allah bagi ilmu laduni kat dia, kacau. Kerja main laduni ni kacau. Laduni ni apa? Ilmu yang Allah Ta'ala campakkan tanpa perlu perantara. Dia tak mengaji pun, tiba-tiba zuk, ilmu tu masuk macam transfer pendrive pergi kat laptop. Ilmu tu ada katanya. Saya tak nafi, ada di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ilmu laduni memang ada, tapi dia ada kriteria dan syarat-syarat dia. Dan saya bukanlah orang yang arif dalam syarah bab ilmu laduni ni. Saya hanya mengetahui seadanya saja. Jauhkan daripada orang yang suka mendakwa dia dapat sesuatu ilmu daripada mimpi ataupun daripada laduni. Nak mengenai Tuhan, dia ada asas dan ada batas. Tak boleh mengaji Tuhan tanpa ada asas, dan tak boleh mengaji sehingga melanggar batas. Mengaji sampailah kali Tuhan, sampailah kali kata hak ni lah Tuhan, kacau tu. Kacau. Dan saya tak nafi ada daripada kalangan orang yang sudah mencapai ma'rifatullah sehingga dia dah jadi gila. Ada. Perbahasan ni agak dalam sikit, cuma saya nak bagi tahu secara umum saja tuan-tuan. Golongan ini disebut sebagai golongan yang majzub, yang terlalu mengenai Tuhan sehingga tak mampu mengawal diri dia. Dia tak mampu kawal diri dia ni sampai dia jadi gila. Ada orang tanya, munasabah ustaz kenal Tuhan sampai jadi gila macam ni? Saya tak mau sebut isu munasabah tak munasabah. Ada orang, saya tak sebut siapa lah, contoh, ada orang dia buat bisnes, dia obses dengan kerjaya dia, tiba-tiba bisnes lingkup. Dia boleh tak jadi gila disebabkan bisnes lingkup tu? Boleh. Sebab dia obses dengan harta dia. Ada orang yang dia obses dengan Tuhan dia sehingga dia tak mampu mengawal diri dia, sehingga dia jadi gila. Tapi saya nasihatkan, kalaulah tuan-tuan tahu ada daripada kalangan orang yang mungkin sampai pada makam ma'rifatullah, sampai dah jadi gila, haram untuk kita mengambil ilmu daripada dia. Tak boleh ambil ilmu daripada dia. Tuan-tuan tengok dia tak semayang, jangan kita pun tak semayang lah, pasal dia dah gila, dia bukan mukallaf dah. Perbahasan tentang majzub ni panjang lah, saya tak mau sebut tentang khilaf, cuma saya nak sebut tentang kesepakatan ulama ialah apa? Tak boleh ambil ilmu daripada orang yang majzub, orang yang dah gila, tak boleh ambil. Walaupun orang kata dia tu wali, ikutlah, nak kata apa pun dia ni, tak boleh ambil. Contoh di negara jiran kita, ada seorang yang dikatakan majzub, dia duduk dalam masjid, duduk kat tempat macam saya ni, isyak suria, rokok. Isyak rokok tu, orang beratur salam dia. Tak boleh ambil. Takat salam tu saya okey lah, takat salam tu saya okey lagi, tapi nak ambil ilmu daripada dia, haram. Tapi ustaz, dia dah sampai pada makam ma'rifatullah, itu habuan dia. Kalau betul lah, kalau tak betul sekatan lain. Kalau betul, itu habuan dia. Kita dalam keadaan waras, ambil cara yang bersistematik. Jangan tergopoh-gapah dalam nak mengenal Tuhan.
perlu ada mursyid, perlu ada guru untuk mengenal Tuhan. Jangan duk baca sendiri, tu bahaya. Baca sendiri ni bahaya. Kena ada guru. Saya ni pun bukan guru, saya hanya sekadar pemudah cara saja untuk malam ni dan malam-malam yang seterusnya. Kalau nak kenal lebih arif lagi, kena jumpa tok guru lah. Jadi wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan seadanya. Dengan keterbatasan pengetahuan saya yang sedikit ni, saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya saya sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, barang sesiapa yang banyak cakapnya dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fafhamna Sulaiman wa qad atayna hukma wa ilma. Sakharna ma'a dawlil jibal sabbihna tayra kunna fa'ilin. Ya hayy ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal hikmah wal hikmah wal hikmah wal aqla wal hifdha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.